Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Al-Fadil Tuan Imam, Tuan Bilal pengurusi, ahli-ahli jawatan kuasa, tuan-tuan dan puan-puan jamaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah dapat bertemu dalam kesempatan ini tuan-tuan ya. Selepas sambutan hari raya barangkali belum terlewat untuk saya mengucapkan ya selamat hari raya Aidul Fitri minal aidin wal faidin kullu amin wa antum bi khair taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal kita dalam bulan Ramadan yang lalu dan kita teruskan ya dengan amal-amal yang baik dalam bulan Syawal ini. Ya, mudah-mudahan ya kita mencapai darjat muttaqin ya dengan sebab puasa kita. Mudah-mudahan Allah taala angkat ya darjat kita daripada mukmin kepada muttaqin insya-Allah. Ya, kita sambung daripada kitab Khilafiyah ini, masih membicarakan sambungan membaca Al-Quran di kubur. Bolehkah membaca Al-Quran di kubur? Ya, dalam kuliah yang lalu sebelum daripada Ramadan itu kita dah bincang bahawa tak ada masalah hukumnya. Bahawa membaca Al-Quran di kubur sangat dianjurkan. Ya. Tak ada masalah. Ya, diberikan pahala. Dan sampai kalau diniatkan kepada si mati ahli kubur sampai insya-Allah. Ya. Itulah sebagaimana yang disebut oleh kebanyakan para imam mazhab. Ya. Imam mazhab dan juga imam-imam daripada sekalian mazhab, misalnya Imam Al-Qurtubi rahimahullah ya. Sebahagian ulama menyatakan dalil sampainya bacaan Al-Quran kepada si mati dengan hadis berkenaan pelepah tamar yang dibelah dua oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW memacakkan satu di atas kubur orang ini dan satu di atas kubur yang satu lagi. Dan kemudian Nabi bersabda, mudah-mudahan ia dapat meringankan mereka berdua selagi kedua-duanya tidak kering. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ya, mudah-mudahan kata Nabi selama mana pelepah itu basah, ia memberi manfaat kepada si mati. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan kata Imam Al-Qurtubi, berdasarkan perbuatan Nabi tadi, maksudnya apa? Sampainya ya akan pahala kepada si mati. Dia persoalannya yang paling besar sekali tuan-tuan, sampai ke tak sampai pahala. Pahala tahlil, pahala doa, baca Al-Quran, sedekah. Ya, tak ada ulama yang menyatakan tak sampai. Ya. Kebanyakan ulama, hampir seluruh ulama sepakat menyatakan bahawa sampai pahala orang yang hidup kepada si mati. Itu dulu persoalannya, sampai ke tak sampai. Amalan dia macam-macam. Ada yang bertahlil, ada yang berdoa, ada yang baca Quran, ada yang sedekah. Macam-macam lah tuan-tuan ya. Kalau kita tengok bulan Ramadan itu, orang tahlil ya Allah tiap-tiap malam. Beribu-ribu arwah disebutkan. Tapi tak adalah disebut satu persatu tuan-tuan ni. Berbuih lah mulut imam tu. Dia sekali aja kulluhum ajma'in kan. Jadi itu persoalannya, sampai ke tak sampai. Jadi bila sampainya pahala, amal itu macam-macam lah. Ya, kalau tak sampai tentulah Nabi tak cakap, Nabi tak buat. Itu aja persoalan dia tuan-tuan ya. Ya. Baik. Itu yang disebut oleh Imam Al-Qurtubi. Kemudian ya, tentang hadis Nabi tadi ya, Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari
Dia kata apa? Innal ma'na fihi annahu yusabbihu ma dama ratban fayahsulut tahfifu bi barakatit tasbih wa ala hadha fayattaridu fi kulli ma fihi rutubatun minal ashjar wa ghairiha wa kadzalika fima fihi barakatu kadzikri wa tilawatil Quran min babil aula. Baik. Kata Imam Ibnu Hajar, sesungguhnya makna padanya pada hadis tadi yang Nabi meletakkan pelepah tamar tadi tu, bahawa pelepah itu bertasbih selama ia masih basah. Maka dapatlah si mayat itu keringanan dengan berkat tasbih tadi. Tasbih siapa? Pelepah tamar. Okay. Dan di atas dasar perkara inilah maka termasuk juga kepada apa-apa sahaja yang basah, termasuk pokok dan selainnya, asalkan dianya basah. Dan seperti itu jugalah sesuatu yang ada padanya keberkatan seperti zikir, baca Al-Quran, tentulah lebih aula. Kalaulah pelepah tamar tu bertasbih masih memberikan manfaat, apalagi orang, itu maksud dia kan. Kalau pokok tu bertasbih, apalagi kalau orang yang bertasbih, tuan-tuan. Itu konsep tu yang dipakai oleh para ulama, dan itulah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar waktu dia mensyarahkan hadis tadi itu, ya, setiap yang basah. Jadi elok tanam, letak sesuatu yang basah di atas kubur. Pokok yang kecil lah, tuan-tuan, jangan tanam pokok durian musangking pula. Jahannam kan, tanam musangking, tanam pokok manggis, pokok yang sesuai lah maksudnya. Kata Imam Al-Khalal meriwayatkan daripada Asy-Sya'bi, katanya orang Ansar apabila berlakunya kematian di kalangan mereka, maka mereka selalu mengunjungi kubur untuk membaca Al-Quran. Ini sahabat-sahabat daripada Ansar. Kalau mereka pergi kubur, mereka akan baca Al-Quran. Mereka akan baca Al-Quran. Okay. Satu hadis daripada Maqil bin Yasar. Sabda Nabi SAW, hati Al-Quran adalah Yasin. Tidaklah dibaca surah itu oleh seseorang yang menghendaki Allah dan hari akhirat, melainkan diampunkan dosanya. Bacalah Yasin kepada orang yang mati di kalangan kamu. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dan hadis ini dikatakan sahih oleh Ibnu Hibban dan Imam Al-Hakim. Okay. Itu yang kita buat tu, tuan-tuan. Jadi kata Imam Ibnu Hibban waktu dia mensyarahkan hadis ini, orang mati dalam hadis ini adalah orang yang hampir mati. Itulah juga pandangan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Okay. Orang yang mati itu orang yang hampir mati, kata Imam Ibnu Hibban. Ya, sebab tu kita baca Yasin orang yang nak mati. Ya. Orang yang sakit hampir mati. Ya, okey, tuan-tuan, bukan orang tu kau bacakan Yasin pada aku supaya aku cepat mati. Tak ada orang cakap gitu, ada, tuan-tuan? Ada tak, tuan-tuan, ya? Malam ni kau datang rumahku, kau baca Yasin biar aku cepat mati. Ya, tak ada, tuan-tuan. Tu orang tak boleh, tuan-tuan, ya, kita mendoakan kematian kecuali yang disebutkan oleh Nabi. Tak boleh kita minta mati. Habis-habis boleh, kata Nabi, kalaulah mati itu lebih baik bagi aku, matikan aku ya Allah, dan kalaulah hidup itu baik bagi aku, hidupkan. Itu boleh. Ya, susah macam mana pun haram bunuh diri. Dan tak boleh kita minta Tuhan cabut nyawa kita. Itu ada perbahasan yang panjang lah dalam bab tu. Tuan-tuan, dalam kitab yang lain. Ini bukan dalam perbahasan ini. Jadi perbahasannya dalam kitab ini adalah bacakan Yasin kepada orang yang hampir mati. Sebab tu kita bacakan Yasin pada orang yang nak mati. Okey. Dan kata Ibnu Rif'ah, pandangan zahir ayat ini, oleh itu dia mengesahkan bahawa surah Yasin boleh dibaca pada orang yang telah mati. Dia kata boleh pula.
kepada orang yang telah mati. Dan itu pun kita buat. Jadi Yasin ni tuan-tuan, pada orang kita, orang nak mati ke, orang dah mati ke. Peliknya orang kita ni semualah, semua aktiviti yang berkaitan dengan doa dan mengharapkan redha Allah semua baca Yasin. Betul tuan-tuan? Nak buat rumah, nak naikkan rumah, tegakkan rumah, masuk rumah, semua Yasin kan. Ya, seolah-olah orang kita ni pegang surah Yasin, surah lain tak nampak. Tapi tak apalah, paling tidak dia masih ada hubungannya dengan Al-Quran. Ada hubungannya dengan Al-Quran walaupun tinggal surah Yasin. Betul tuan-tuan, tinggal surah Yasin ni, itulah orang kita tu. Dan kata Imam Asy-Syaukani, lafaz al-mauta pada hakikatnya orang yang telah mati. Jadi ada dua pandangan. Baca Yasin dalam hadis Nabi ni, ala mautakum. Mautakum ni kata Imam Ibn Hibban, orang yang hampir mati. Kata Imam Asy-Syaukani, orang yang telah mati. Ada dua pandangan. Bagusnya apa? Orang kita nak mati pun baca Yasin, dah mati pun baca Yasin. Betul lah tu. Yang hidup pun baca Yasin kan. Nak naik rumah, masuk pejab, semualah baca Yasin. Kan? Tu bagusnya orang kita ni tuan-tuan ya. Baik. Kata Imam kata Syekh Abdullah Sadiq Al-Ghumari, bahawa tidak menjadi halangan dibacakan Al-Quran kepada orang yang hampir mati supaya ia dapat mentadabbur bacaan itu, manakala tidak menjadi halangan kepada orang yang telah mati supaya seseorang itu dapat mendapat manfaat pahalanya. Orang yang hidup kalau dibacakan Al-Quran paling tidak dia ingat Allahu Akbar. Ya, dah teruk sangat sampai kena bacakan Yasin tuan-tuan. Itu maknanya dia faham lah. Ya, tak lama lagi barangkali dia akan dipanggil, akan didatangi oleh malaikat maut. Ya kan, kalau orang dah baca Yasin tu tak sedar juga, tak tahulah tuan-tuan. Tapi orang bacakan Yasin tu bukan minta dia mati cepat. Minta doa yang dibacakan tadi itu dikabulkan oleh Allah. Kalau dia sakit, disembuhkan. Kalau hidup dia tu lebih baik, maka sembuhkan. Kalau mati tu lebih baik, percepatkan. Tapi semua itu pada apa? Kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta yang baik. Kalau baik itu hidup baik, baiklah. Kalau mati itu baik, pada Allah baik. Tu maksudnya orang baca Yasin. Tapi kalau dah mati, mudah-mudahan pahala tu sampai kepada si mati, dan segala urusannya itu dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kata Imam Al-Baihaqi pula menyebutkan dalam kitab Ma'rifah As-Sunan, berkata Imam Asy-Syafi'i, dan aku suka jika dibacakan Al-Quran di sisi kubur dan didoakan kepada mayat. Kata Imam Asy-Syafi'i, sebagaimana yang disebut oleh Imam Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi ni Imam hadis. Imam hadis. Kan kadang-kadang kita jumpa kan tuan-tuan ya, riwayat Al-Baihaqi. Tapi Imam Al-Baihaqi ni mengambil pandangan Imam Asy-Syafi'i. Dia kata apa? Kata Imam Asy-Syafi'i, dan aku suka jika dibacakan Al-Quran di kubur. Imam Syafi'i kata tak ada masalah untuk membacakan Al-Quran di kubur. Baca. Dan apa dia? Dan didoakan kepada mayat, dan mendoakan mayat. Itu pandangan Imam Asy-Syafi'i. Jadi apa masalahnya nak baca Quran kat kubur? Tuan-tuan. Okey. Dan kata Imam Hasan As-Sabah Az-Za'faran bertanya kepada Imam Asy-Syafi'i. Ni Al-Hasan ni, Az-Za'faran ni, anak murid kepada Imam Syafi'i. Dia tanya, bagaimanakah hukum membaca Al-Quran di kubur? Okay. Kata Imam Syafi'i, la ba'sa bih,
Tiada mengapa, tiada apa-apa halangan, tiada larangan, la ba'sa, tak ada masalah. Baca. Okey. Ini sebagaimana yang disebut dalam kitab Tahqiqul amal fima yanfa'ul al-mayit min a'mal. Apa yang bermanfaat kepada si mayat, si mati. Apa yang bermanfaat, macam-macam bermanfaat. Okey, tuan-tuan jelas yang itu. Kata Imam Al-Maruzi. Kata Imam Al-Muruzi, Muhammad bin Ahmad Al-Muruzi. Aku mendengar Ahmad bin Hanbal berkata. Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali. Apabila kamu masuk ke kubur, bacalah Fatihatul Kitab dan ayat Mu'awwidhatain dan surah Al-Ikhlas. Jadikanlah pahala untuk penghuni kubur, kerana pahala itu sampai kepada mereka. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, kalau kau masuk kubur, bukan masuk kubur, pergi ke tanah perkuburan. Masuk kubur tu mati. Pergi tanah perkuburan. Kalau kau pergi ke tanah perkuburan, kau jangan lupa baca Fatihatul Kitab. Baca Fatihah. Ya. Qul a'udzu birabbin nas. Qul wallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Dan sedekahkan pahalanya untuk penghuni kubur. Itu kata Imam Hanbali. Dan dalam riwayat, dalam tulisan Imam Al-Qurtubi, bila kita pergi kubur, baca Qul Huwallahu Ahad 11 kali. Hadiahkan kepada penghuni kubur. Apa-apalah tuan-tuan yang boleh kita sedekahkan kepada penghuni kubur. Pertama sekali bagi salam. Bagi salam. Itu adab dia. Baik. Kata Imam Al-Muflih Al-Hambali dalam kitabnya Al-Furu', ini kata imam, salah seorang imam besar dalam mazhab Hambali. Tidak dilarang untuk membaca Al-Quran di atas kubur atau di tanah perkuburan. Telah dinaskan di atasnya oleh Abu Bakar Al-Qadi dan sebahagian ulama, dan ia merupakan pandangan mazhab. Tak ada masalah. Untuk membaca, kita dah tengok mazhab Hambali, mazhab Syafi'i, tuan-tuan tak ada masalah untuk membaca Al-Quran di kubur. Okey. Baik. Kemudian kata Imam Az-Zahabi dalam Tazkiratul Huffaz, Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Tazkiratul Huffaz membicarakan sewaktu dia menulis tentang Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Dia menyebut ketika beliau meninggal dunia, orang membacakan di atas kuburnya dengan beberapa kali khatam Al-Quran. Imam Az-Zahabi ini dalam kitabnya dia tulis, waktu Imam Khatib Al-Baghdadi meninggal dunia, orang duduk membaca Al-Quran di kuburnya sampai beberapa kali khatam. Okay. Kata Imam Asy-Syarbini, banyak imam ni kita jumpa tuan-tuan. Khatib Syekh Khatib Asy-Syarbini. Dalam kitabnya Iqna' fi hal al-fazi Abi Syuja'. Ni sebahagian kitab yang saya belajar dululah tuan-tuan. Dan hendaklah orang yang menziarahi kubur itu membaca apa yang mudah daripada Al-Quran di sisi penghuni kubur. Sesungguhnya rahmat itu turun pada tempat dibacakan Al-Quran. Dan mayat itu seperti orang yang hadir mengharapkan rahmat. Dan hendaklah orang yang menziarahi kubur itu berdoa selepas membaca Al-Quran, kerana doa itu memberi manfaat kepada si mayat. Dan doa selepas membaca Al-Quran lebih cepat untuk diperkenankan. Kata Imam Asy-Syarbini dalam kitabnya Iqna' fi halil al-fazi Abi Syuja'. Dia kata, baca Al-Quran lah di kubur. Bila pergi kubur baca Al-Quran. Kerana apa dia?
orang yang membaca Al-Quran itu rahmat akan turun. Ini satu yang penting tuan-tuan. Kita lepas daripada Ramadan ni. Ramadan bukan main, orang berlumba-lumba baca Al-Quran. Kan? Apa jadi dengan Quran kita lepas Ramadan? Ada rasa nak khatam lagi tak? Dah lah ustaz. Dah khatam sekali tu dah lah. Ada sekali je khatam. Kan? Bila dia dah khatam tu, dapatlah, dia kata lebih sikit tahun ni 2 kali khatam cukup dah. 2 kali khatam. Tak lalu dah ustaz oi. Tahun depan lah pula. La ilaha illallah. Al-Quran tu bukan setakat khatam tu, saya sebut selalu tuan-tuan, mentaliti khatam tu. Mentaliti khatam tu orang kita je. Al-Quran ni jangan berhenti. Sebab apa dia? Nak rahmat turun, bacalah Al-Quran. Dan lepas baca Al-Quran, kata Imam Asy-Syarbini, apa dia? Berdoa. Sebab doa yang dibaca lepas membaca Al-Quran lebih cepat diperkenankan. Nah, itulah makanya orang kita ni tuan-tuan, sebelum dia berdoa, orang kita Melayu ni, di alam Melayu ni lah, sebelum dia nak berdoa, dia baca Yasin dulu. Itu yang disebut oleh sebahagian daripada ulama, apa dia? Ambil keberkatan. Ambil keberkatan Al-Quran. Dipanggil tawassul dengan amal. Sebelum nak minta tu tawassul dulu. Orang kita tawassul kan, mengharapkan, lepas tu dia mengharapkan doa tu diterima apa dia tuan-tuan, bukannya baca Quran aja, bagi makan. Tapi itulah, bagi makan tu lepas baca doa. Cuba makan dulu baru doa. Balik dah orang tuan-tuan tak doa. Dia kena makan, dia kena last tuan-tuan. Dia tak boleh makan dulu. Dalam hidup saya ni sekali je saya jumpa tuan-tuan. Sebelum doa makan dulu. Pelik tuan-tuan. Makan dulu. Dah makan baru doa. Doa sebab makan tu, tuan rumah tu nak bagi makan, buat kebaikan dulu. Barulah baca baru doa tuan-tuan. Tapi kita kalau dah makan tuan-tuan, nak baca apa? Baca pendek lah ustaz, kenyang lah. Kan? Baik tuan-tuan, itu baca Quran dulu. Jadi orang kita ni tak ada nak baca Quran banyak-banyak, dia baca Yasin. Sebab ada hadis. Ada hadis. Dia baca Yasin, kemudian dia berdoa. Doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Tuan-tuan ni, tu orang kita ni. Semua yang kita buat ni tuan-tuan, ada dia punya hujah dan dalilnya. Okey. Dan perkara yang disebut oleh Imam Asy-Syarbini ini disebut oleh Dr. Mustafa Khin. Mustafa Al-Khin ini yang menulis kitab Mazhab Syafi'i. Dia ni ulama besar Syria. Di antara salah seorang ulama besar di Syria. Dia ni terkenal, mempunyai anak murid yang ramai, dan dia mengajar di kuliah syariah Universiti Damsyik. Karangannya yang banyak, banyak karangannya, dan meninggal dunia di Masjid Sayyidina Hasan Damsyik pada umurnya 89 tahun ketika dia sedang membaca khutbah. Pada hari Jumaat 23 Muharram 1429 Hijrah, 1 Februari 2008. Anak muridnya ramai, kitabnya banyak. Dia menulis kitab Fiqh Mazhab Syafi'i, yang telah diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Tuan-tuan, masya-Allah. Dia kata apa? Fiqh Manhaj, Fiqh Manhaj alal Mazhab Imam Syafi'i, itu kitab dia. Dalam
sama lah apa yang dia kata tadi. Dia sama lah apa yang dia sebut tadi, tuan-tuan ya. Bacalah Al-Quran dan berdoa untuk penghuni kubur. Baik. Ni yang dekat dengan kita. Kitab Kashful Ghummah fi Ahwalil Mauta fil Al-Barzah wal Qiyamah, karangan Syekh Daud Al-Fatan. Karangan Syekh Daud Al-Fatan. Iaitu satu bab pada menyatakan barang yang datang pada ini bahasa kitab lama, tuan-tuan ya. Tuan-tuan dengar je lah. Ni bahasa kitab lama. Bahasa kitab kuning. Ini suatu bab pada menyatakan barang yang datang pada membaca Al-Quran tatkala dikubur, ketika ditanam dan kemudiannya, dan bahawasanya sampai ia kepada mayat pahala barang yang dibacakan dan didoakan baginya dan meminta ampun baginya dan yang disedekahkan baginya, dan barang yang datang didoakan dibacakan tatkala dihantar ke dalam kuburnya, dan sunat berhenti pada kubur, kemudian daripada tanamnya, dan sunat talqin. Apa dia tu, tuan-tuan? Berapa banyak barang lah. Okay, apa dia? Ialah pada menyatakan apa? Membaca Al-Quran di kubur dan waktu ditanam, dan sampainya pahala kepada mayat tadi. Apa yang dibacakan dan didoakan, dan yang diminta ampun untuk si mayat tadi, dan apa yang disedekahkan kepada si mayat sampai pahalanya. Dan apa dia? Apa-apa juga bacaan kepada si mayat, dan sunat berhenti pada kubur. Berhenti. Apa dia? Bukan berhenti, tuan-tuan. Apa dia? Duduklah dekat kubur. Sunat. Kemudian daripada tanamnya, lepas ditanam tu sunat duduk dekat kubur dan baca talqin. Tu dia. Tu makna dia, tuan-tuan ya. Saya pun dah lama tak baca ni, tuan-tuan. Okey, tuan-tuan mana bila dah mayat dah dikuburkan, timbus, dah dikuburkan semua, berhenti duduk dulu dekat kubur tu. Kalau tengok dalam hadis Nabi tak duduk, Nabi berdiri. Tak ada dah. Kan? Tak ada yang berdiri, tuan-tuan. Semua duduk kan. Sebab apa? Itulah. Sebab apa? Sebab apa dia duduk, tuan-tuan? Cuba tuan-tuan datang kubur, jangan bawa tikar. Confirm semua berdiri. Tak ada tempat nak duduk. Tak ada tikar kan? Semua berdiri. Confirm. Kan? Sebab datang siap bawa tikar pula tu. Banyak pula tu. Dah duduklah. Dia ada tikar. Kan? Cuba tak ada tikar, tuan-tuan. Confirm berdiri. Sebab Nabi berdiri. Al-Quran menggunakan perkataan itu. Wala takum fi qabrihi. Jangan kamu berdiri dekat kubur mereka. Maksud ayat tu jangan kamu berdoa. Nabi berdiri. Okey. Tuan-tuan jadi bila dah dikuburkan, maka duduk dulu, berhenti dulu, jangan balik dulu. Berhenti itu maksudnya diam dulu, bacalah talqin. Okey. Kemudian Syekh Daud menyatakan, kata Jalaluddin As-Suyuti, kata Imam As-Suyuti, bersalah-salahan ulama pada sampainya pahala membaca Al-Quran kepada orang yang mati. Apa maksud bersalahan? Berbeza pandangan ulama tentang pahala membaca Al-Quran kepada yang mati. Jumhur, majoriti ulama salaf, dan imam yang tiga. Apa ni? Yang tiga atas sampainya pahala bagi mayat, dan menyalahi yang demikian tu imam kita Asy-Syafi'i radhiyallahu an, yang mengambil dalil mereka itu atas sampainya pahala dengan qiyas daripada sampainya pahala doa, sedekah, puasa dan haji. Sampainya pahala
imam, ya, Imam Syafi'i radhiyallahu an dan mengambil dalil, dan yang lain imam itulah Imam Syafi'i, menyatakan bahawa sampainya pahala membaca bacaan tadi, sedekah tadi, doa tadi, maka bahawasanya tiada perbezaan pada dalil naqli akan sampainya pahala antara bahawa ada ia daripada haji atau sedekah atau wakaf atau doa atau baca Al-Quran. Dengan beberapa hadis lagi akan datang sebutannya, dan hadis itu jika ada ia dhaif sekalipun. Walaupun dikata hadis itu dhaif, tapi boleh dipakai. Sampainya pahala. Kepada orang yang meninggal dunia. Okey. Baik. Kemudian Syekh Ali Ghummah dalam fatwanya, Syekh Ali Ghummah dalam fatwanya, mufti ini, mufti Mesir, ya. Baik, sepakat ulama dan ujma' ulama Islam bahawa membaca Al-Quran di atas kubur tidak haram dan tidak pula berdosa perbuatannya. Jumhur ulama Hanafiyah, jumhur, majoriti ulama mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali membolehkannya berdasarkan dalil. Apa dalilnya? Man dakhala al-maqabir faqara'a fiha Yasin khuffifa anhum yawma idzin wa kana lahu bi'adadihim hasanat. Hadis, baik, sesiapa yang menziarahi kubur lalu membacakan di situ Yasin, okey, diringankan azab di atas mayat-mayat pada hari itu, dan pembacanya akan diberikan kebaikan sebanyak orang yang meninggal dunia. Jadi sebab tu orang kita pergi kubur baca Yasin. Ini fatwa Syekh Ali Ghummah, jumhur ulama Hanafi, Syafi'i dan Hambali membolehkannya. Okey tuan-tuan, sebab tu orang kita pergi kubur baca Yasin. Okey, ada masalah tuan-tuan? Tak ada, baca je lah, kan? Okey. Dan sekejap. Okey, telah sahih, riwayat Ibnu Umar. Ibnu Umar ni Abdullah bin Umar, anak kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma, telah mewasiatkan apabila beliau dikuburkan dibacakan di sisinya awal surah Al-Baqarah dan akhirnya. Abdullah bin Umar ni pesan, kalau aku mati nanti kau jangan balik dulu, lepas aku dikuburkan, ditanam, kau bacakan awal surah Al-Baqarah dan akhirnya. Betul kan tuan-tuan? Itu yang kita baca kan? Betul? Itu yang kita baca kan dalam tahlil, awal surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dan apa dia? Amana Rasul. Kan? Itulah yang dipesan oleh Ibnu Umar kepada orang. Kalau aku mati nanti kau bacakan awal surah Al-Baqarah, akhir surah Al-Baqarah. Okey. Kata Syekh Al-Wahbah Az-Zuhail dalam Fiqh Al-Islami. Baik. Dan dengan yang demikian adalah mazhab, kata Syekh Wahbah Az-Zuhail, Fiqhul Islam, wa adillatuh, fiqh Islam dan dalilnya. Dan dengan yang demikian adalah menjadi mazhab yang terakhir daripada Imam Asy-Syafi'i, seperti mazhab imam yang tiga, Hanafi, Maliki dan Hambali, atas sampainya pahala bacaan Al-Quran kepada si mayat. Dan berkata Imam As-Subki, dan yang menunjukkan atasnya oleh khabar dengan istinbat bahawanya sebahagian Al-Quran itu boleh diqasad dengan memberikan manfaat kepada mayat dan meringankan apa yang ia berada padanya.
nescaya memberi manfaat akan mayat itu. Kata Imam As-Subki. Bahasa terjemahan ni memang macam ni. Okey, apa dia? Bahawa apa dia? Sebahagian Al-Quran, kalau kita baca Al-Quran, diniatkan kepada si mati sampai pahalanya. Okey. Dan sesungguhnya telah mengharuskan Qadhi Husain mengupah atas membaca Al-Quran pada mayat. Kata Qadhi Husain ni pula, salah seorang imam kata boleh bayar upah untuk orang apa dia? Membaca Al-Quran kepada mayat. Boleh? Tak semestinya pergi kat kubur, baca kat sini pun boleh, tuan-tuan. Kalau pergi kat kubur bayar lebih, tuan-tuan. Siapa nak duduk kat kubur? Betul, tuan-tuan. Sampai khatam. Dua orang tak berani, tuan-tuan. 3 orang kuat sikit. Tuan-tuan, Kalau 2 orang gagah lagi lah. 3 orang okey lah. Kalau 2 orang tak boleh, tuan-tuan. Betul, kena pula hujan-hujan macam ni. Ya salam. Memang tidak lah. Bayar lebih pun. Okey, tuan-tuan, harus. Kata Qadhi Husain, harus mengupah orang untuk baca Al-Quran kepada si mati. Okey. Harga ikutlah berapa. Kata, dan telah berkata Imam Ibn Salah, bahawa berkata oleh yang membaca Al-Quran itu, ya Allah, sampaikanlah pahala yang telah kami baca kepada si fulan, maka menjadi olehnya akan doa, dan tiada khilaf pada yang demikian itu, sama ada dekat ataupun jauh, dan sepatutnya memutuskan dengan ini. Kata Imam Ibn Salah, apa dia? Kalau si mati tu, kalau yang baca Al-Quran tu baca, kemudian apa? Ya Allah, sampaikanlah pahala apa yang kami baca ni kepada si mati tu. Sampai pahalanya. Tak kira lah sama ada jauh ataupun dekat. Tak kira lah sama ada dia baca kat kubur ke, baca kat rumah ke, baca kat masjid ke, sampai pahalanya. Tuan-tuan, baik, kata ulama Maliki. Ada ulama Maliki yang menyatakan makruh membaca Al-Quran di kubur. Dan sebahagian ulama-ulama Maliki, mazhab Maliki yang terakhir ini, tidak melarang membaca Al-Quran dan zikir di atas kubur dan menghadiahkan pahalanya kepada si mati. Orang yang membacanya akan diberikan ganjaran juga. Okey. Itu pandangan mazhab, sebahagian mazhab Maliki. Kata Syekh Al-Usmani, dalam kitabnya Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil Ummah. Baik, apa dia kata? Dan telah menjadi ijma' para ulama Islam. Ijma' ulama. Semuanya sepakat. Istighfar, doa, sedekah, haji, memerdekakan hamba, memberi manfaat kepada si mati yang muslim dan sampai pahala kepadanya, dan membaca Al-Quran di atas kubur adalah digalakkan. Dia kata tak ada masalah baca Al-Quran, pahala semua sampai. Begitu juga kata Imam Ibn Taymiyah, siapa yang berkeyakinan bahawa manusia tidak dapat mengambil manfaat kecuali dengan amalnya sahaja, berarti dia telah melanggar ijma'. Pendapat ini terbatal dengan beberapa sudut. Imam Ibn Taymiyah yang selalu diambil pandangan oleh orang-orang yang suka membida'ahkan kita ni. Imam Ibn Taymiyah sendiri sebut, dia kata ijma' ulama'. Dia kata salah. Kalau orang tu kata pahala tak sampai, itu salah. Melanggar ijma'. So, ijma', tuan-tuan, semua ulama' kata boleh. Ada seorang aja kita yang kata tak boleh. Kita pula tu bukan ulama'. Memang confirm lah salah. Kalau semua ulama' kata boleh, ulama' semua kata sampai, apa kata Nabi? La tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Umat aku tak akan bersepakat di atas benda yang salah. Okey. Jadi kalau semua ulama' kata boleh, ada seorang pun bukan ulama' kata tak boleh. Agak-agak kita nak pakai yang mana, tuan-tuan? Itulah dia masalah tu.
Kan? Okey. Dan Imam Ibnu Taimiyah ni pula pernah ditanya. Orang tanya dia tentang membaca Al-Quran untuk si mati dan bertasbih, tahmid, tahlil, takbir. Dihadiahkan kepada si mati. Sampai tidak pahala? Maka dia kata apa? Sampai kepada si mati pahala Al-Quran daripada keluarganya, tasbih, takbir, seluruh zikir kepada Allah apabila mereka menghadiahkan pahalanya kepada si mati, sampai kepadanya. Okay. Itu yang disebut dalam kitabnya Majmu' Al-Fatawa. Kata Imam Ibnu Taimiyah sampai. Orang hari ni kata tak sampai. Ijma' kata sampai pahala. Betul tuan-tuan? Apa yang dibaca, tasbih, takbir, zikir, itu yang kita baca. Semua tu kita himpunkan dalam tahlil, siap baca Yasin, kan? Semua. Doa lagi. Panjang lebar imam baca doa. Kan? Betul tuan-tuan doa Yasin lain, doa arwah lain, ya Allah. Kan? Tak cukup setengah jam, kan? Tak cukup setengah jam tu baca doa. Kan? Okey. Sampai apa pahala? Sampai. Jadi kalau kita buat malam Jumaat yang biasa kita buat, baca Yasin, baca tahlil untuk arwah tu, itulah dia. Semua zikir-zikir itu kan kita himpunkan dalam satu yang kita panggil tahlil. Okey. Kata Imam Ibnu Qayyim pula, panjang lebar pula dia menulis. Adapun membaca Al-Quran dan menghadiahkan kepada si mati secara sukarela tanpa mengambil upah sampai kepada si mati sebagaimana pahala haji dan puasa dah. Imam Ibnu Qayyim pula kata sampai. Ini anak murid dia pula kata. Jadi sampailah tuan-tuan ya. Dan mungkin juga orang menyatakan bahawa membaca Al-Quran di kubur itu bid'ah berdasarkan satu riwayat yang panjang. Ada yang kata bid'ah. Ada yang kata bid'ah, tapi dalam riwayat ni yang saya sebut tadi, kata Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Tazkiratul Maut, panjang lebar dia sebut tuan-tuan, tapi ringkasnya apa dia tuan-tuan, sampailah pahalanya. Itu yang saya sebut tadi. Okey. Kata Imam Al-Qurtubi, sesiapa yang melalui perkuburan lalu dia membaca Qul huwallahu ahad 11 kali, kemudian dihadiahkan pahala bacaannya kepada orang yang telah meninggal dunia, nescaya akan diberikan pahala sebanyak bilangan orang yang telah meninggal dunia itu. Jadi baca masuk kubur, masuk tanah perkuburan. Masuk tanah perkuburan, baca Qul huwallah 11 kali. Ada 10 minit tak sampai kot. Kan? Hadiahkan pahalanya kepada si mati dan kita akan dapat pahala sebanyak mana orang yang ada dalam tanah perkuburan itu. Allahu Rabbi. Itu kata Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Tazkiratul Maut, kitab yang besar tentang alam kematian. Jadi perintah membaca Al-Quran ni tidak khusus. Tak semestinya kalau kita pergi perkuburan, kalau kita baca kat sini pun sampai pahalanya tuan-tuan ya. Tak semestinya kena pergi kubur. Imam Al-Baghawi meriwayatkan dalam tafsirnya daripada Ibnu Mas'ud dalam hadis yang panjang. Apa dia? Apa dia? Untuk dia kata apa? Bacalah Al-Quran sebab pahalanya amat banyak. Lagi kalau kita baca, dia kata apa? Nabi kata apa? Baca Al-Quran, satu huruf satu pahala. Satu tu digandakan 10. Alif lam mim. Alif satu, lam satu, mim satu. 10. Bukan 3, 10. Bacalah Al-Quran tuan-tuan ya. Baca Al-Quran. Dan jangan baca Al-Quran bulan Ramadan saja. Jangan baca Al-Quran bulan Ramadan saja. Baca Al-Quran. Kalau nak faham, kena bacalah tafsirnya.
tafsir. Baik, tuan-tuan, cukuplah tuan-tuan ya. Kita pun dah masuk waktu Isya. Sampai di sini, nanti kita sambung di kesempatan akan datang insya-Allah. Ya, tajuknya berada di kubur selepas mati. Baca Al-Quran 7 hari, ziarah kubur dan seterusnya tuan-tuan ya, masih membicarakan tentang cerita kubur. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.